Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain amin. Fadilatul ta'lim. Fadilatul ta'allumi. Tu. Fadilah at-ta'allumi ialah kelebihan ataupun keutamaan belajar. Amal ayat, adapun ayat-ayat Quran tadi. Tu faqauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca seorang supaya berberkatlah. Baca. Itulah. Falaula nafara. Hendaklah keluar. Fa maka lau jika tidak nafara keluar, jikalau tidak lari berarti keluar. Nafara ni keluar, mana hendaklah hendaklah keluar min kulli firqatin minhum, sebahagian sahaja. Min setengah, min tu min ba'd, setengah daripada firqah. Sebahagian daripada mereka itu tu apa dia? Ta'ifatun, satu puak di antara mereka. Seolah-olah bukan kena keluar belakang dah. Kita keluar ke apa dia? Ta'ifah ni, ya pertama ta'ifah, dia nama ta'ifah tu pada asasnya orang anak negeri, anak negara, anak kampung, keluarga, kumpulan, tu dah. Ataupun etnik, adik-beradik semua kumpulan tu ta'ifah. Yang kedua seperti parti-parti politik, ta'ifah juga orang panggil. Ini hak dia ni dah. Hak asas, bukan hak asas, hak farang. Beripung parti-parti politik dah. Ataupun orang panggil pada asasnya firqah ta'ifah ni ialah keturunan keluarga, tu dah. Semua ta'ifah kumpulan, golongan etnik, boleh lihat tafaqahu fid din. Keluar ni apa dia? Kerana apa dah? Kerana lihat tafaqahu fid din. Bukan terbaik semua dak. Terbaik sebahagian tu untuk apa dia? Mempelajari, untuk belajar. Mereka itu lihat tafaqahu ni bukan setakat belajar. Belajar dengan cara dalam. Belajar dengan cara mendalam ilmu tu tadi. Fiddin yang ditutup di dalam agama. Fiddin di dalam masalah agama. Dalam masalah Allah agama yang ditutupkan. Lihat tafaqahu di sini mana dia? Pergi belajar, banyak belajar. Belajar sehingga wi dalam belajar tu. Orang panggil tafaqahu. Kalau belajar saja ni, belajar boleh jadi belajar sehari dua balik.
Ni belajar sekoti, belajar widalan. Ilmu tu orang panggil yatafaqahu fiddin, di dalam tutuk tan agama. Tutuk tan agama apa dia? Ilmu tauhid. We habis fardhu ain. Ilmu fiqh we habis fardhu ain. Ilmu tasawuf we habis fardhu ain. We habis sampai kelas menengah dan kelas yang paling tinggi tu. Tu dalam ilmu tauhid dan di dalam ilmu fiqh dan di dalam ilmu apa? Di dalam ilmu tasawuf. Maka sekok di dalam ilmu tauhid tu setiap perkara yang berhubung dengan Allah, yang bersangkut paut dengan Allah. Yang kedua pula yang bersangkut paut dengan Rasul. Yang tiga yang bersangkut paut dengan yang kita dengar daripada perkara yang gaib. Dan tu orang panggil sekok besar ilmu tauhid. Islam, iman, ihsan. Perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Banyak. Tu. Bersangkut paut dengan Allah. Rukuk Islam, rukuk iman, rukuk ihsan, perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Yang kedua perkara yang bersangkut paut dengan Rasul. Yang ketiga perkara yang bersangkut paut dengan apa? Dengan sam'iyat, dengan yang dibasuh pada kita dengar malaikat, semua syaitan, jin, syurga, neraka, banyaklah perkara-perkara yang kita dengar dan kita tak pernah jumpa. Mati kita, hari akhirat kita, semua pada masyarakat, semua tu bersangkut paut dengan sam'iyat. Yang kedua fiqh. Fiqh. Kalau fardhu ain ni sikit saja. Cara dalam ilmu fiqh ni yang pertamanya ialah perkara yang bersangkut paut dengan suci. Yang kedua bersangkut paut dengan semaya, ibadat. Bersangkut paut dengan ibadat. Ibadat ke apa dia? Mengucap, sembahyang, puasa, semua tu sampai ke haji ialah bersangkut paut dengan ibadat. Yang ketiga pula bersangkut paut dengan nikah kahwin. Di dalam ilmu fiqh. Tu dah. Yang keempat kau dia bersangkut paut dengan cari makan, dengan ekonomi. Jual beli semua reba apa dah. Dia pula yang bersangkut paut dengan apa? Yang bersangkut paut dengan hudud. Dengan hudud, apa nak hudud? Dengan undang-undang jinayah. Tu dah. Semua tu ialah yang bersangkut paut dengan fiqh. Tasawuf pula yang pertama yang bersangkut paut dengan apa? Bersangkut paut dengan kita nak tahu pula ialah anggota 7. Anggota 7. Ni panjang anggota 7. Orang panggil mata, hidung, telinga semua tu, kaki, tangan. Tidak pula perut kita. Dan pula orang panggil kemaluan kita. Dan pula hati kita. Dan cara sifat yang terpuji. Dan cara pula sifat orang panggil yang dicela oleh syarak. Tu dalam ilmu tasawuf. Tu besar tu ilmu tasawuf besar. Maka kita bercara ini bab ilmu je yang paling besar sekali, yang tinggi sekali ilmu. Belum pada apa-apa tu ilmu yang paling tinggi sekali. Kemudian tu orang panggil di dalam ilmu tasawuf, 3 ilmu tu maka kita pergi dalam belajar tu dah. Liyatafaqahu fiddin. Yang kedua pula tu surah Taubah. Yang kedua pula ialah firman Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Fas'alu, maka tanyu olehmu, bertanya olehmu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama.
ahla zikri ni orang yang berpengetahuan agama. Tu dah. Apa nama? Jika kamu tidak mengetahui, kalau kita tak tahu maka kita tanya. Kalau kita tahu dah, kita minta orang tu tolong peringat diri kita. Kita tahu, kita belajar. Mana tanya di sini, belajarlah. Tu dah. Berapa orang yang berpengetahuan agama tinggi, kalau kita tak tahu, ada pula, mari pula. Ada pun hadis. Dah. Tu dah. Wa ammal akhbar, ada pun hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, baca man siapa man salaka, siapa yang menjalani ia tarikan akan satu jalan, berarti dia belajar. Dia ambil jalan nak pergi belajar dia tadi. Belajar dia pergi ambil satu jalan, ya telubu fi ilman, dia nak menutup pada jalan tadi, ilman akan ilmu. Salaka menjalan, atau pergi buka jalan, menempuh, boleh menempuh suatu jalan, boleh pergi menjalani satu jalan, ia telubu menutup ia padanya, ialah menutup jalan tadi pada jalan ilman akan satu jalan, satu ilmu, jalan ilmu tadi. Salakallahu, nascaya maka Allah Ta'ala, salakallahu fi tariqan ila jannah, maka Allah Ta'ala seolahnya hatta menunjukkan jalan. Allah Ta'ala buka jalan. Kita menuntut ilmu untuk Allah Ta'ala buka jalan kita. Jalan ke mana? Ialah akan satu jalan, pergi ke mana? Ilal jannati, kepada syurga. Ini riwayat Muslim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca. Ajnihata dah li talibil ilmi ridhan bima yasna, sesungguhnya malaikat. Ni ramai bukan seorang. Kalau seorang orang panggil malakun seorang. Malaikat ni banyak malaikat. Sesungguhnya beberapa malaikat tu la tadau letak ajnihataha, akan sayap-sayapnya, sayap malaikat tadi. Tu dah. Maknanya malaikat ni suka lah. Maknanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Letak sayap dia redhan. Apa dia? Sebagai tanda suka. Redhan sebagai tanda redha, tanda suka. Bima yasna, dengan usahanya, dengan apa yang diusaha. Tu dah. Berarti kita belajar, maka tiap-tiap orang yang belajar tu malaikat mari letak sayap di atas tempat kita belajar ni. Tu dah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca. An tusalliya mi'ata rak'atan. Tu dah. La'an, sesungguhnya, bukan li'an. La'an, sesungguhnya tagdu. Tagdu ni tagdu ni kita pergi, berjalan pergi.
Tagdu ni pergi. Maknanya tagdu berpagi-pagi. Pergi itu berpagi-pagi. Tu dah. Fata ta'allama baban, maka dia pergi itu tadi. Dia pergi untuk mempelajari baban, satu bab daripada ilmu. Satu pelajaran daripada ilmu. Tu dah. Minal ilmi khairun, lebih baik min ain tusalliya, daripada, lebih baik daripada semaya, akau semaya itu 100 rakaat. Ain tusalliya, bahawa engkau semaya 100 rakaat. Maka kita menutup berpagi ilmu tu lebih baik pada kita semaya 100 rakaat, iaitu semaya apa? Semaya sunat. Tu dah. Baca. Nabi SAW bersabda, babun, satu bab daripada ilmu. Bukan kita belajar sebuah kitab, satu bab yang kita belajar malam ni dah. Seperti kita belajar malam, daripada ilmu yang dipelajari seseorang itu tadi, ya ta'allamu, yang dipelajari oleh seorang tadi, satu bab saja adalah lebih baik baginya, bagi seseorang yang belajar satu bab daripada ilmu tadi, daripada apa? Maknanya daripada minat dunia, lebih baik baginya daripada dunia dan isi dunia. Wa ma fiha, perkara yang ada di dalam dunia. Ma tu perkara yang ada dalam dunia, makna isi dunia. Sampai maknanya lebih baik daripada dunia. Semua daripada dunia sendiri itu lebih baik, dan isi dunia, apa yang ada di atas dunia tu, lebih kebar, rumah pun semua tu lebih baik daripada isi perkara yang ada dalam dunia. Dunia sendiri dan perkara yang ada di atas dunia, isi dunia tu tadi, maka lebih baiklah bagi orang menuntut ilmu. Dan Nabi sebelum Nabi SAW lagi, baca, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun, walau tutuplah ilmu walaupun di negeri Cina. Maka negeri Cina ni salah tak, tutup ilmu lah kita walaupun jauh mana sekalipun. Cina ni jauh. Duduk di Mekah dulu, Nabi kita duduk Madinah, jauh daripada, berarti jauh daripada Mekah. Tu dah. Kemudian dulu Cina, masa Nabi kita Cina dah ada. Sahabat Nabi Abdurrahman Waqqas pergi buka negeri Cina. Ada sahabat Nabi mati di negeri Cina, wafat negeri Cina. Masa tu Cina tak ada dah. Sekarang ni kita 1445 dah. Cina 3000 tahun dah dia ada. Negeri Cina 3000 tahun dah. Jadi lebih pada Madinah Nabi kita buka negara Islam lagi, belum pada tu lagi. Masa Cina dah ada dah masa tu. Kemudian sahabat Nabi pun pergi buka negeri Cina. Mula dia buka di negeri apa? Buka negeri Iraq, buka negeri Syria, buka negeri Parisi, buka negeri Morocco, sampai ke Morocco, sampai kepada Inggeris, Perancis. Tu dah. Lepas tu pergi buka negeri Afrika pula, pergi buka negeri Cina. Mari sampai ke negara kita, sampai Islam negara kita tu ialah pada tahun 700. 700 selepas pada Nabi kita di Madinah, tahun 700. 900 lebih-lebih. Bukan baru, lama dah dah. Tu dah. Mana Islam kita tu sekarang 1445 tahun. Jadi kita sapa korong ya kat ni. Berarti tak lama tu. Sampai hari ni.
Tu dah. Kan di Cina tu, maka Cina tu apabila sapalah sahabat Nabi kita pun kata sebenar kata belajar ilmu walaupun di negeri Cina, belajarlah ilmu walaupun jauh mana sekalipun, maka dinamo kata belajar juga. Kemudian sebenar Nabi pula apa dia? Nabi kita bersabda menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Wajib bukan sunat. Menuntut ilmu ni wajib. Tak terlepas kalau kita menuntut ilmu, maka wajib. Lepas tu wajib pula kita kena mengajar pula wajib. Wajib kita mengajar. Jangan duduk saja dah. Berartinya talabul ilmi kita kena cari ilmu. Sebab tu menuntut, mana apa menuntut? Mana kita kena cari ilmu. Sebab kita cari ilmu ni wajib. Kalau kita tak cari ilmu, tak belajar, berdosa besar, haram. Kita tak belajar, berdosa besar. Tu dah. Kemudian Nabi kita bersabda. Sabda Nabi al-ilmu apa? Baca. Al-ilmu khazainul mafatih as-su'al ala fas'alu fa innahu yu'jalu fihi arba'atun as-sa'il wal-'alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahu. Tu dah. Al-ilmu khazainu. Ilmu tu seperti gudang. Ilmu tu diumpamakan gudang. Kedai besar, tempat simpanan besar dah. Orang panggil khazan. Khazainu ialah gudang-gudang, beberapa kedai besar. Mafatihuha bermula anak koci-nya, anak koci gedung tadi. Nak buka ilmu tadi, as-su'alu kita kena tanya. Tanya ni yang mana kita pergi belajar tu, mana dia tanya dah. Kita tak erti, kita tanya. Kita tak erti, kita belajar. Kita tak faham, kita tanya. Itu maknanya soal. Belajar pun makna kita belajar juga dah. Tanya makna dia belajar. Tu dah. Ingat-ingatlah. Allah ni ingat-ingatlah. Tu dah. Ingat-ingatlah. Kita kena beringat. Beringat apa yang Nabi kita rakyat tu, ilmu tu sebagai gedung, sebagai gudang besar. Dan kita tanya tu ialah anak kocinya. Banyak anak koci. Gedung ni banyak, anak koci pun banyak. Tu dah. Fas'alu, maka hendaklah kamu tanya. Fa innahu, maka sesungguhnya kamu bertanya itu yu'jaru, diberi pahala padanya, diberi ganjaran padanya. Pada orang tanya tadi. Tu dah. Arba'atun, boleh pahala 4 perkara. 4 jenis yang boleh pahala. Yang pertama as-sailu. Orang yang boleh pahala tu, orang belajar tu, ialah yang boleh as-sailu, orang yang bertanya. Wal alimu, orang alim. Wal mustami'u, orang yang dengar. Orang tanya seorang, dia tanya orang alim, lepas tu orang lain pula dengar. Itu yang boleh pahala. Yang keempat wal muhibbu. Dan muhibbu, sangat-sangat kasih bagi mereka itu. Berarti tanya pedok, jadi orang alim pedok. Dengar bobo dengar, ya misalnya dah. Dengar tak dengar, ataupun jenera pula. Wal muhibbu ni kasih. Ya kasih pada orang tanya, kasih pada orang alim, kasih pada orang dengar.
boleh pahala juga. Tu dah. Boleh pahala juga. Lepas tu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baca. لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه. La yang bagi tak segia. Maknanya tidak segia, tidak sepatutnya. Tak patut, tak layak. Tak boleh. Lil jahili, orang jahil berdiam diri, ayyaskuta berdiam diri di atas kejahilannya. Dia jahil tak boleh duduk diam gitu. Dia jahil, maka kejahilan lama dia jadi beku. Ada. Beku, jahil dia. Tak boleh dia jahil dia. Wala lil alimi, dan tak boleh duduk diam juga. Wala yaskuta lil alimi, tidak boleh diam bagi orang alim ala ilmihi, di atas ilmunya. Orang alim pun tak boleh dia kena mengajar. Tu dah. Dua-dua tu. Kemudian pula wa fi hadisi Abi Zarrin Al-Ghafari radhiyallahu anhu huduru majlisi alimin. Maka hadis kita mari duduk di dalam majlis orang alim, majlis ilmu tu afdalu min salati alfi rak'atin. Maknanya lebih baik daripada semaya 1000 rakaat. Semaya sunat. Wa ibadati alfi maridin wa iyadati, dan menziarahi 1000 orang sakit lebih baik. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat, dan pula iyadah, bukan ibadah, iyadah berarti menziarahi 1000 orang sakit. Tu dah. Wa apa? Wa syuhudi alfi janazatin, dan kita pergi iring 1000 jenazah. Kita pergi lebih baik daripada kita ikut mayat di atas kubur tu. Itu lebih baik menuntut ilmu. Tu dah. Tu lebih baik dia. Kami faqila ya Rasulullah, maka tak ada orang tanya, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, tu dah. Adakah orang baca Quran tu termasuk dalam boleh pahala juga? Siapa tu juga? Tu dah. Salah orang alim tadi, kita pergi majlis, kita belajar di menutup. Orang majlis ilmu tu lebih baik pada 1000 rakaat, lebih baik pada ziarah 1000 orang sakit, lebih baik kita iring jenazah pergi kubur tu tadi. Ada orang tanya, ya Rasulullah, majlis orang baca Quran boleh pahala seperti tu tak? Majlis orang baca Quran ramai-ramai tu dah. Tu dah. Nabi kita jawab pula, wahal faqala sallallahu alaihi wasallam, wahal yanfa'ul Quran illa bi ilmihi. Adakah boleh memanfaatkan Quran itu illa bil ilmi, melainkan dengan ilmu. Maka Quran itu ialah ilmu dah lah. Quran itu ilmu dah lah. Siapa tu lah manfaat ilmu, maka Quran manfaat juga. Soalnya Quran itu ilmu dah lah. Adakah Quran, Nabi tanya pula, adakah Quran itu ilmu dah? Nabi tanya pula dah. Boleh manfaat seperti itu juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita pula kata, man ja'ahul mautu, siapa yang mati, ja'ahul maut, siapa dia yang mati,
Mari oleh kematian. Menjauh siapa yang datang akan dia orang seorang oleh kematian. Orang dekat nak mati. Tu dah. Wa huwa yatlubul ilma, tengah-tengah dia duk menuntut ilmu tu mati. Liyuhya bihil islama, kerana dia nak menghidupkan Islam. Seolah dia menuntut nak menghidupkan Islam, nak menghidupkan ilmu Islam. Nak menaikkan, nak tinggikan Islam tadi. Maka nak tinggi Islam tadi dengan ilmu. Dia menuntut ilmu kerana dia nak tinggikan Islam tadi. Li'a'la idinillah, li'a'la kalamatillah. Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati, dan di antaranya orang yang mati di dalam menuntut ilmu tadi kerana Allah, kerana nak meninggikan agama Islam. Dan di antara nabi-nabi dalam fil jannati, dalam syurga tu, kita boleh duduk dalam syurga tu. Orang panggil di antara nabi dia dalam syurga tu dengan kita yang menuntut ilmu, darajatun wahidatun. Seolah tinggi atasnya satu derajat nabi kita. Tingkat atas nabi-nabi, kita tingkat bawah. Tingginya kita tu dah. Wa ammal asaru, dan ada pun asar. Asar ni ialah orang panggil jejak langkah sahabat-sahabat Nabi, ataupun orang panggil kata-kata sahabat Nabi. Faqala Ibnu Abbas, maka telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tu dah. Zalaltu taliban, tu dah. Fa'azaztu matluban, tu dah. Adapun orang panggil apa dia di sini, mana Ibnu Abbas dia kata, aku pernah menghina seorang penuntut ilmu. Dia hina. Dia pernah dia hina orang menuntut ilmu, rasa lekeh orang, dia hina. Apa dia? Menghina seorang penuntut ilmu. Lalu aku meliakan ilmu yang ditutupinya. Seolahnya orang yang menuntut ilmu dia hina. Sebab apa? Dia tak pergi belajar. Apabila dia belajar, maka dia meliakan apa yang dia belajar tadi. Kalau orang tak belajar, bobo nak belajar tu, dia marah. Dia hina, terasa lekeh orang tak belajar ilmu tu dah. Tu dah. Apabila orang tu belajar lama-lama, maka dia meliakan akan perkara yang ditutup. Berarti perkara yang menuntut ilmu tu. Tu dah. Kemudian siapa dia kata pula, wa kazalika qala ibnu Abi Mulaikah, baca Mulaikah rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu mislab ibn Abbasin idza ra'aitu asanan nas wajhan wa iza takallama fa'araban nasu lisanan wa iza afta fa'aktharan nasu ilman. Dia kata apa? Ibnu Mulaikah tadi, dia kat Abu Mulaikah, dia kata apa? Aku belum tengok lagi orang yang serupa dengan Ibnu Abbas tadi. Apabila aku memandangnya, maka nampak mukanya amat apa nama? Jangok, muka dia amat jangok. Ahsanan nas wajhan, comel. Seolah apabila tengok Ibnu Abbas tadi, comel. Tengok muka dia comel. Kemudian wa iza takallama, apabila Ibnu Abbas tu bercakap, fa'araban nasu lisanan, apabila dia bercakap tadi, jadi ke mana? Lacarlah. Maka lidahnya amat lacar. Araban nas lisanan, amat lacar. Dan apabila beliau memberi fatwa, memberi keputusan dalam satu-satu ilmu, maka beliaulah orang yang paling banyak ilmunya. Dah. Yang banyak ilmu ialah Ibnu Abbas. Dah. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ajibtu liman lam yatlub al-ilma kaifa ta'nahu nafsahu ila makramatin.
Tad'uhu nafsahu ila makramatin. Tu dah. Siapa dia kata di sini? Tu dah. Ba'dul hukama, setengah pada ahli hikmah, atau maknanya Ibnu Mubarak. Qala Ibnu Mubarak, dia kata apa? Aku hairan melihat orang yang tidak mahu menuntut ilmu. Teruk. Orang tak mahu macam mana orang tak bisa menuntut ilmu tu tadi. Orang pasal mana? Bagaimana dia boleh membawa dirinya kepada kemuliaan. Orang tak mahu menuntut ilmu dia tak boleh. Soalnya orang tak macam mana dia nak bawa diri pada kemuliaan kalau dia tak menuntut ilmu tu tadi. Maka kita bawa diri kita ke arah kemuliaan, ke arah benda yang baik, benda faedah, untuk diri sendiri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita tu, dengan kita menuntut ilmu. Heran orang tak si menuntut ilmu, nak bawa diri dia kepada kemuliaan, kepada kehebatan dia, macam mana orang tak menuntut ilmu tadi. Lekehlah hidup dia tu. Tu dah. Ahli hikmah salaqal hukama. Ahli hikmah dia kata apa sini? Dia kata apa? Inni la arhamu rijalan karahmati li ahadin. Tu dah. Rajulun yatlubul ilma wala yafhamu, wa rajulun yaf'ul ilma wala yatlubuhu. Tu dah. Dia kata apa sini? Dia kata sesungguhnya aku tidak belah kasihan kepada seseorang. Ia tak siamlah pun kepada seorang, melekeh kepada dia. Seperti belah kasihan kepada salah seorang daripada dua. Dia tak siamlah pun kepada orang lain-lain, melekeh dua perkara dia siamlah. Yang terasa siamlah. Yang pertamanya orang yang menuntut ilmu dan tidak memahami. Orang tutup menuntut ilmu, mengaji siang pagi, tapi sikit saja yang dia faham, tu dia teriak siang. Tu dah. Lain tu tak siang. Orang menuntut ilmu tapi dia tak faham mana dia menuntut itu. Kurang faham dia dalam menuntut ilmu. Yang kedua pula, dan tidak memahami, dan orang yang memahami ilmu dan tidak menuntutnya. Orang yang faham, mudah faham ilmu, cerdik dia, tapi dia tak menuntut. Dia mudah faham tapi dia tak menuntut, ataupun dia tu dah jadi orang alim dah, dan dia mengajarlah dia tu. Orang faham, dia tak marah. Orang lain pada tu dia tak siam. Belah mereka dua jenis manusia. Yang pertamanya orang menuntut ilmu, dia tak faham. Yang kedua orang yang faham tapi dia tak menuntut ilmu. Dia menuntut juga, dia faham, dia reti lah. Dah. Dan pula waqala Abu Darda radhiyallahu anhu la'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Abu Darda dia kata apa? Sesungguhnya bahawa aku belajarkan satu masalah, belajarkan satu bab, ahabbu, lebih suka kepada aku min qiyami lailatin, daripada dia semaya sunat tu semaya malam. Dia belajar satu masalah saja, satu bab je malam ni, seolahnya lebih baik daripada dia semaya malam. Tu dah. Wa qala aidan, dan telah berkata ia Abu Darda kata pula, al-alimu wal muta'allimu, orang yang alim, wal muta'allimu, orang yang belajar ilmu daripada orang alim tadi, syarikan, salah dua, bersekutu kedua-dua tadi, fil khairi, di dalam apa? Di dalam kebaikan atau kebajikan, kemanfaatan, di dalam boleh pahala kedua-dua tu tadi. Dan pula wasairin nas, dan sekalian manusia. Tu dah. Sekalian manusia, mana orang belajar ilmu, maka boleh kebaikan. Wasairin nas, dan manusia juga.
Manusia yang suka kepada alim dan suka kepada orang menuntut ilmu. Tu dah. Lepas tu hamajula khaira fihim. Tu dah. Jadi semua suka berlaku. Abu Darda dia kata dah. Tu. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu sama-sama dapat kebaikan dah. Dan manusia lain pula dan manusia lain adalah bodoh. Tidak ada kebajikan padanya. Lain orang tak menuntut ilmu, tak suka pada ilmu, panggil hamajun, kebodohan tu la khaira fihim. Lain pada tu ialah dah. Seolahnya orang yang menuntut ilmu tu tadi dan orang alim tadi ialah satu syarikat. Seolah sekutu dalam kebaikan. Wasairun nas hamajun, dan sekalian manusia hamajun bodoh. Bodoh. Kalau orang pergi dengar manusia lain pergi dengar kasih kepada orang alim ulama, tak ada apa juga. Dan wasairun nas, dan sekalian manusia tu hamajun bodoh, tak cerdik, la khaira fihim. Yang tak saya belajar bersekutu dengan orang yang menuntut dengan alim ulama tu, maka tak ada beri faedah apa, tak ada boleh kebajikan kepada dia. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun lirabi'a fatuhlika. Dan telah berkata pula, kun aliman, jadilah kamu aliman, orang yang menuntut ilmu, au muta'alliman, orang yang belajar, au mustami'an, dan orang yang dengar, fala takun lirabi'a, jangan jadi orang yang kepak. Jadi orang alim pun tak sih, jadi orang menuntut ilmu pun tak sih, dan jadi orang dengar pun tak sih. Apabila tiga-tiga tu tak sih berlaku, tiga-tiga tu fatuhlika, maka binasalah orang seseorang tadi yang ada ilmu tak mengajar, tak ada ilmu tak belajar, dan pula tak ada ilmu juga tak dengar pula. Fatuhlika, jawab dia, maka binasalah seseorang tu. Tu binasa, maknanya akan sesat. Yang kedua pun hidup di dalam dosa. Tu dia panggil celaka orang seseorang tu dah. Tu tak ada pahala. Wa qala ataun, dan telah berkata ata, majlisu ilmin. Majlis ilmu tadi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Majlis ilmu tu yukaffiru, dapat mengampunkan dosa. Satu majlis ilmu tu dapat mengampunkan dosa 70 majlis min majalisil lahwi, daripada majlis keramaian. Majlis main-main keramaian. Keramaian sukaria. Kita buat ada majlis, orang panggil majlis, satu majlis ilmu malam ni yang kita pernah lalui majlis keramaian, majlis sukaria semua dah, yang tak ada faedah tu, maka boleh mengampunkan dosa daripada majlis-majlis yang tak terpakar, majlis keramaian, majlis sukaria lain pada ilmu pengetahuan, dapat mengampunkan 70 majlis yang tak terpakar, yang tak ada hasil pahala dah. Tu dah. Majlis sukaria tak tahu apa dah. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu mautu alfi abidin. Tu dah. Matilah 1000 orang abid, 1000 orang buat amal ibadat sunat-sunat, qaimil laili, sepanjang malam. 1000 orang buat amal ibadat tadi sepanjang malam dia berdiri buat semayang tadi.
pahala itu seolahnya dia buat ibadat sepanjang malam. Shaimin nahari, dia puasa pula tiap-tiap hari. Ahwanu, lebih mudah, lebih ringan daripada kematian. Tu dah. Orang ni mati, orang buat amal ibadat, puasa semua, semaya semua, tapi lebih mudah, lebih ringan daripada kematian seorang alim. Yang tahu, yang reti dengan perkara halal dan perkara haram. Halalnya dan haramnya dah. Kalau halal hukum Allah, dan haramnya haram berapa hukum Allah. Maka orang mati itu lebih ringan. Maknanya ia hebat sekali kematian orang alim yang tahu halal dengan haram, tak ada apa dah. Tapi lebih baik daripada kematian 1000 orang yang semaya malam dan oleh orang yang selalu puasa di siang hari. Tu dah. Habis itu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilati, menuntut ilmu tu lebih baik daripada semaya sunat, ibadat sunat-sunat. Wa qala Ibnu Abdul Hakam rahimahullahu taala, kuntu inda Malikin, sesungguhnya aku ni inda Malikin, bersama dengan Imam Malik. Imam Malik ni Malik bersama dengan Imam Malik. Aqra'u alaihi ilma, maka aku baca ilmu, menuntut ilmu dengan Imam Malik tadi. Fadaqala zuhra, apabila masuk waktu zuhur. Tu dah. Masuk waktu zuhur. Fajama'tul kutuba, dan aku himpunkan kitab-kitab. Li usalliya, kerana aku nak semaya dengan Imam Malik tadi. Tu dah. Faqala Imam Malik, ya haza malladhi qumta ilaihi, apa mu nak buat tu? Dia himpun kitab nak semaya lah. Imam Malik kata, mu nak buat apa tu? Tu dah. Mu nak buat apa? Malladhi qumta ilaihi, apa mu nak buat tu? Bi afdali, dengan lebih baik mimma kunta fi, yang mu duk belajar ni. Mu nak buat apa lagi selepas pada mu duk belajar tadi? Iza sahatin niyati, apabila sah niat. Maknanya apabila masuk zuhur, tak ada masalah orang panggil. Maknanya lebih baiknya menuntut ilmu lagi. Daripada apa? Apabila masuk zuhur, maka dah nak semaya sunat zuhur. Maka zuhur ni wajib. Fardu. Imam Malik tu tak ada hak zuhur tu, semaya zuhur, maka bergaduh-gaduh anak murid tadi. Siapa dia tadi? Abdul Hakam tadi, Ibnu Abdul Hakam tadi sibuk taruh buku tadi nak semaya sunat dah. Kemudian Imam Malik kata, mu nak gaduh apa? Maka mu nak belajar tu lebih baik daripada mu nak pergi semaya sunat sebelum zuhur lagi. Tu ayat kata menuntut ilmu tu baik, lebih baik lagi. Habis dah situ dah. Fadilatut ta'limi, maknanya lepas pada kita belajar, maka kok tu amal pula kita mengajar. Mengajar. Baca. Apabila kita pergi belajar tu, faqauluhu ta'ala azza wa jalla waliyunzaru qaumahum. Kita semua tu pergi belajar belaka. Lepas pada kita belajar tu, waliyunziru qaumahum, hendaklah kamu peringat. Inzar, kena beringat kaum-kaum kamu tu. Kita jaga. Nabi Allah Ta'ala kata, jagalah diri kamu dan keluarga kamu tu daripada masuk api neraka.
Kena inzar, kena royak benda hak halal, royak benda hak haram. Ni inzar, kena peringat taruh. Kau kita kelik mari belajar, kita kelik di rumah. Maka kita banyak kita inzar kepada keluarga kita, jauh diri kita dan keluarga kita daripada masuk neraka. Dan orang sekampung kita, orang jiran kita. Waliyunziru qaumahum, idza raja'u, apabila kembali mereka itu kepada mereka itu, kepada kaumnya, puak dia, la'allahum yahzarun, mudah-mudahan dapat peringatan. Mudah-mudahan dapat orang dengar apa yang kita peringat taruh kepada keluarga kita, jiran kita dan orang sekampung kita. Mudah-mudahan Tuhan tu peringat. Tuhan terima kita peringat taruh tadi dah. Tu. Mana kita kelik, kita mengajar lah, mengajar. Selepas pada kita kelik belajar, kita mengajar. Mudah-mudahan semua tu dapat yahzarun, dapat berjaga-jaga. Tu dah. Dia pula di surah Taubah. Tu ayat kedua pula, wa'iz. Maksudnya dah mana? Ayat kedua pula. Makna dia wal muradu, dan dikandaki. Kita inzar tadi apa dia? Maknanya wal muradu, yang dikandaki huwa ta'lim, kita mengajar, wal irsyad, dan kita memberi petunjuk. Wal yunziru qaumahum, maknanya kita mengajar, jadi kita beri petunjuk. Makna dia. Tu dah. Dan pula wa qauluhu ta'ala, baca. Tu dah. Wa'id, dan apabila, kalau akhazallah, Allah Ta'ala berjanji, berjanji. Maka Allah Ta'ala berjanji di sini. Misak ni mana berjanji. Tu. Dan misak ni mana kitab. Kitab-kitab Allah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Quran, itu misak. Maknanya di sini, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, ketika Allah berjanji setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab. Allah Ta'ala bagi kitab, ada Quran. Kalau bagi orang kaum Nabi apa? Kaum Nabi apa nama? Bagi Nabi Adam. Puak-puak Nabi Adam tu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam kepada orang suhuf. Nabi apa dah? Nabi Sis suhuf juga. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kitab kecil-kecil beberapa halayan tu dah. Ya Allah Ta'ala bagi ada semua 100, ada 50, ada 10, ada 20, ada 30, semua suhuf. Lain pada kitab besar. Maka kitab besar ni Zabur, dia pula Injil, Taurat, dia pula Quran. Maka Tuhan berjanji belaka semua. Ada kitab tu Tuhan berjanji. Perjanjian. Tu dah. Tuhan berjanji sini, hendaklah kamu menerangkan, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumun. Apabila Allah Ta'ala bagi pada kita ni kitab-kitab, ada kitab Quran, semua kitab-kitab yang turun daripada Allah tadi kepada umat manusia, supaya apa? Berartinya kita kena apa? Kena menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia. Tu dah, kita menerangkan daripada kitab-kitab tu bagi manusia. Wala taktumunahu, dan jangan sekali-kali kamu tu menyembunyikan. Kita kesusuk sembunyi, tak boleh. Kita lindungkan perkara-perkara yang Allah nyatakan di dalam kitab-kitab suci. Tu dah. Baca lagi. Tu dah.
Tu dah. Wa huwa ijabul ta'lim, berarti ijabun yang kata nak belajar. Ijabun maka ijab mana kita terima mengajar. Terima mengajar. Ijabun tu terima li ta'limi, untuk kita nak mengajar. Boleh ilmu kita mengajar dah. Ijabun tu terima li ta'lim, untuk mengajar. Wa qauluhu ta'ala, dan sesungguhnya wa inna fariqan minhum, dan setengah daripadanya, satu kumpulan, minhum di kalangan mereka itu, la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamuna, mereka itu menyembunyikan kebenaran. Selepas pada boleh kitab tadi Quran dia reti. Kalau orang masa Nabi Musa dia reti, dia ikut Nabi Musa. Nabi Isa dia ikutkan Nabi Isa, dia ikut Nabi Daud. Semua tu orang panggil dapat. Mereka itu tu menyembunyikan kebenaran, apa yang datang daripada Allah. Wahum ya'lamun, padahal mereka itu ya'lamun, mereka tahu tapi dia sembunyikan. Tak boleh itu. Surah Al-Baqarah. Wa huwa tahrimun, dan iyo ayat Quran dalam surah Baqarah tahrimun, maka haram, hukumnya haram lil kitmani, kerana apa dah? Kerana kita nak melindungkan ataupun kita nak sembunyikan ilmu. Kama qala ta'ala fi syahadati, Allah Ta'ala kata dalam syahadah. Apa dia? Syahadah ni maknanya naik saksi seseorang tadi. Baca qala Allah Ta'ala wa may dah. Ada di situ? Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuhu. Ada tak? Ada? Ada tak itu? Ada dah. Ada dah. Dan barang siapa yang menyembunyikan, berartinya dia akuan, dia belajar ilmu, belajar kitab. Selepas pada Allah Ta'ala bagi kitab dia reti, fa innahu asimun, maka sesungguhnya berdosa qalbuhu, hatinya, maka diri dia tu berdosa, hati dia tu berdosa. Dia berdosa lah. Tidak. Al-Baqarah ayat 283. Berdosa hati mu, maknanya diri dia tu berdosa. Dia pula kalau dia pula berdosa hati dia tu, mana dia apa? Maknanya kena beringat Allah, takut Allah Ta'ala tutup mata hati. Tu Allah Ta'ala tutup, khatamallahu, Allah Ta'ala khotamkan mata hati, cop hati, mata hati kita. Sebab tu apa yang kita boleh maka kita sapalah. Jangan berdosa hatinya, maknanya berdosa diri dia lah, berdosa pahala lah, berdosa lah diri dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma atta apa? Di sini ma'atallah, perkara barang yang telah mendatangkan Allah Ta'ala akan seorang alim, akan ilmu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengerniakan, Allah Ta'ala berikan, mendatangkan suatu ilmu pada seorang alim, kecuali dia diminta berjanji. Kecuali dia diakhaza ilhil minamisa, diminta berjanji. Tidak seperti janji yang diminta kepada para nabi. Allah Ta'ala bagi, maka dia apa? Dia kena berjanji.
Maknanya dia belajar, dia kena royak kat orang. Ini janji-janji kita dengan Allah. Tak boleh kita sembunyi. Kecuali diminta berjanji, maknanya kita boleh ilmu seperti janji yang diminta kepada para Nabi. Allah Ta'ala minta kepada para Nabi, Allah Ta'ala turunkan wahyu. Maka wahyu yang Nabi kita, Rasul-Rasul boleh wahyu, maka wajib dia sampaikan. Maka dalam keadaan wahyu ni 3. Yang pertama, Allah Ta'ala turun wahyu untuk Nabi-Nabi saja. Tok Sewi tu 3 wahyu. Tu Allah Ta'ala royak untuk Nabi-Nabi, Tok Sewi royak pada orang lain. Yang kedua pula wahyu Nabi Allah Ta'ala turun kepada Rasul ni untuk royak pada orang lain, tak Sewi sembunyi pun. Wajib. Yang ketiga pula Allah lah turun kepada Nabi dan Rasul tu kepada dia untuk diri dia sendiri. Tadi untuk diri dia sendiri, tak boleh royak pada orang lain. Yang ketiga pula diberi pilih, nak royak pun boleh, tak royak pun boleh. Itu jenis wahyu yang diturun kepada Nabi dan Rasul. Kita kena ingat. Maka ma aqada alan nabi ayyubayyinuhu linnas, bahawa menyatakan oleh mereka itu akan dia berarti akan semua yang dapati ya Tuhan turunkan wahyu tadi linnasi bagi manusia, wala yaktumunahu, dan tak boleh mereka itu apa dia nabi-nabi tadi menyembunyikannya. Dah Tuhan bagi ilmu tak boleh. Dah kemudian baca waman dan tidak ada lebih baik perkataan waman asana, dan tidak ada lebih baik akan satu perkataan tadi. Dah mimman da'a ilallahi, perkataan itu daripada orang yang menyeru kepada Allah. Mimman da'a, dah yang daripada mereka yang menyeru, ia mereka tu yang bercakap yang baik tadi, yang bercakap ilallahi, maka dia seru di jalan Allah. Dia seru kepada jalan Allah. Ni seru jalan Allah. Wa amila salihan, dia sendiri tu kena buat, kena praktikal. Bukan saja-saja ayat korang, kena diri dia sendiri tu kena buat. Tu dah. Siapa dia ya? Pandai bercakap dah. Pandai. Dan waman asanu, kalau siapa dia pandai bercakap. Orang pandai bercakap tu lebih baik, dia pandai bercakap tu dia seru di jalan Allah. Bukan setakat seru saja, maka dia sendiri tu buat apa dia seru tadi, ajar contoh kepada orang-orang manusia tadi dah. Lepas tu surah Fussilat 33. Ada pula lagi apa? Baca. Surah Nah. Ud'u. Ni serulah, ini wajib. Kita kena seru, ni wajib, hukum dia wajib. Ila sabili rabbika bil hikmah, ke jalan Tuhanmu. Rabbika, ke jalan Tuhanmu, hei Muhammad. Rabbika ni engkau Muhammad. Maka wajib kita seru. Seru yang pertama ke jalan bil hikmati, dengan hikmat. Apa bina hikmat? Dengan bijaksana. Hikmat ni dengan bijaksana. Tu dah, hikmat dengan bijaksana. Berartinya dengan cara pandai-pandai kita lah. Bijaksana pandai-pandai kita. Kita dengan jalan kita ceramah, dengan jalan kita anasyid, dengan jalan kita qasidah, dengan jalan kita patung, dengan jalan kita main sediwara, dengan jalan perfilman. Semua tu hikmat belaka dah. Dengan jalan kita tunjuk gambar, dengan jalan dengan TV, tu semua dengan jalan tulisan, jalan pementasan, semua jalan syarahan, tu hikmat belaka tu.
Wabil mau'izatil hasanah, dengan jalan apa dia? Dengan jalan tunjuk contoh yang baik. Tu dah. Dengan tunjuk contoh yang baik. Kita royak, kita tunjuk contoh, kita sendiri buat contoh. Kita ada ilmu, kita sendiri buat contoh. Jangan kita kecil belai berdiri, anak murid kita kecil belai berlari lah. Mana kita sendiri buat contoh. Mau'izah ni kita buat contoh, kita buat suri tauladan, kita buat menjadi teladan. Sebagai Nabi kita jadi teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita ni sebaik-baik teladan. Kita ni orang panggil apa? Kita ikut. Kita apa nama orang panggil, orang kata lah ni kita ikut. Orang panggil apa? Ikut orang ni dah. Ikut. Yang pertama ikut pelakon filem. Tak ada. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Kita ikut pelakon filem, kita ikut semua tak tahu apa. Ini bukan dia mau'izah hasanah. Bintang filem, pelakon, penyanyi, tak ada. Orang gemuk, orang kuru, orang pelakon filem tu, filem Cina, filem belakang-belakang ada filem ada. Kita ikut binatang pun tak boleh juga. Tak ada. Berarti maka kita mau'izah hasanah ialah mau'izah, maknanya contoh hasanah yang baik. Tak ada. Dan ayat pada tu pula wajadilhum billati hiya ahsan. Tak ada. Dan pula dengan jalan kita perdebatan. Maka kita suruh jalan perdebatan. Kita berdebat. Berdebat nak tahu benda siapa dia baik, siapa dia molek tak molek, kena tak kena, berapa dalil lagi, ada dalil alasan tu, mesti kita berdebat. Dia nak berdebat, kita berdebat. Maka tu orang panggil salah satu daripada jalan yang kita seru pada jalan Allah. Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Dan pula apa? Bil awal hikmata wa yuzakkihim, atau ada tu lagi. Dan mengajarlah mereka, kita mengajar, yu'allimuhum, mengajarlah mereka itu. Kalau kita reti, kita belajarlah mereka itu. Kalau masa Nabi, sahabat Nabi, masa tabi'in, masa kita al-kitabah, isi kitab Quran. Al-kitabah, kita mengajarlah Quran, isi tu, bukan kita mengajar Quran. Mengajar Quran dan isi kitab Quran ni, kita mengajar Quran saja, isi tak reti. Macam mana kita nak reti Tuhan royak? Bukan sakat Tuhan kita baca, kita tak baca satu ibadat, tapi nak reti lagi isi Quran, Alkitab di kadar sini kita ajar Quran serta isi Quran tu, apa yang ada dalam Quran tu. Tu wal hikmata, dah. Serta hikmata serta hikmat kebijaksanaan. Kita belajarlah Quran, dan kita belajarlah daripada Nabi kita, bijaksana Nabi kita. Dan ya Allah Ta'ala rakyat kebijaksanaan Nabi-Nabi yang dulu, Nabi Adam, Tuhan rakyat bijaksana. Segala Nabi-Nabi dan Rasul ada dalam Quran tu, ya kita belajar ambil daripada isi Quran tu juga. Dia pula ajar kepada kebijaksanaan kepada Nabi kita SAW, dan kepada sahabat Nabi semua tu, maka kita ambil lah. Wa yuzakkihim, dan kita bersihlah diri kita daripada syirik dan maksiat. Tu dah. Lepas tu pula habis dah, ada lagi dah. Kita lama sampai bab kedua. Wa ammal akhbaru fa qauluhu ta'ala lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman la ayyuhdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sekatulah insyaallah. Semoga kita
Akhbar pula sekali lagi orang panggil jejak langkah ataupun sahabat-sahabat Nabi itu orang panggil hadis-hadis Nabi akhbar. Tu dah. Kita kena habis bab. Sekurang-kurang kita kena habis. Ada apa lagi insya-Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu lah yang paling banyak sekali dah. Yang paling besar sekali dah. Kita tak ada, kita nak baca sebelah-sebelah pula lah. Habis kurang-kurang kita habis bab kedua pun tak apa dah. Dah insya-Allah. Tu dah. Kita lain kali pula. Sekat ni lah insya-Allah. Ada faham ke tak? Ada apa yang tak faham? Faham dah insya-Allah dah. Tu. Kita tak nak payah mana tu insya-Allah. Ada apa nak tanya? Wa amal akhbaru faqaluhu sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ketika Nabi kita hantar jadi duta pergi ke negeri Yaman tu, hantaran dia ialah bangsah dia, wakil Nabi kita ialah nama Muaz ibnu Jabal ilal Yaman, kepada negeri Yaman. Sekarang inilah insya-Allah semoga kita dalam rahmat, dalam berkat Allah Subhanahu Wa Taala akhir sekalinya kita dapat pahala turun-temurun kita daripada pengarang kitab ni sampai kita dan terus pada hari kiamat insya-Allah. Dan akhir sekalinya kita dapat memaafkan akan segala kesalahan kita ramai-ramai insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wal kitaba bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala wa imanan kamilan wa syafi'an min kulli da' wa lisanan shadiqan wa taubatan nasuha walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah.